Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya ni Muhammad Ahmad Asfar bin Muhammad Sanusi, yang mana saya akan memberitahu serba sedikit berkaitan dengan pengenalan pengurusan bilik darjah. Antaranya, apakah definisi pengurusan, apakah definisi bilik darjah dan apa pula definisi pengurusan bilik darjah. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan? Mengikut Kamus Dewan yang keempat, pengurusan bermaksud mengurus sesuatu atau perihal mengurus syarikat, institusi, badan perniagaan dan sebagainya. Pengertian ini membawa pengertian yang lebih luas ke arah mengendalikan sesuatu agar lebih teratur dan tersusun. Pengertian pengurusan juga mempunyai pendapat daripada beberapa tokoh-tokoh, antaranya Stoner, Freeman dan Gilbert. 1995 pula mentakrifkan pengurusan ialah satu proses perancangan, pengelolaan, pengarahan dan kawalan terhadap usaha-usaha ahli organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi yang lain dalam usaha untuk mendapatkan matlamat yang telah ditetapkan. Akhir sekali, apa yang kita dapatkan rumuskan berkaitan dengan pengurusan ini adalah pengurusan boleh ditakrifkan sebagai satu proses mendapat penyertaan kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan. Seterusnya adalah apakah yang dimaksudkan dengan bilik darjah. Seperti mana kita semua sudah maklum bahawa bilik darjah ini ialah sebagai suatu tempat di mana guru dan murid berinteraksi antara satu sama lain dalam proses pembelajaran dan pengajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dari maklumat yang sedia ada. Menurut Doyle 1986 pula berpandangan bilik darjah adalah satu tempat yang unik di mana seorang guru dan sekumpulan murid berinteraksi untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Akhir sekali, apa yang dapat saya katakan berkaitan dengan bilik darjah ini ialah bilik darjah ialah tempat berlangsungnya proses pengajaran dan pembelajaran. Maka bilik darjah boleh didefinisikan ataupun diterjemahkan sebagaimana tempat yang berlakunya proses memberi dan menerima maklumat dan ilmu pengetahuan. Bukan itu sahaja, bilik darjah ini merupakan satu medan perjuangan utama bagi seseorang guru menjalankan tugas, peranan dan tanggungjawab. Yang akhir sekali ialah apakah definisi pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah merupakan dua perkataan berlainan maksud, akan tetapi digabungkan menjadi satu ayat yang mana akan ada maksud yang tersendiri. Sebagaimana yang saya telah terangkan pada awal tadi, bahawa pengurusan merujuk kepada cara memudahkan, mengendalikan dan mengawal. Manakala bilik darjah pula merujuk kepada keadaan fizikal bilik darjah atau kelas. Jadi apabila dicantumkan pengurusan bilik darjah, boleh diartikan sebagai proses memudahkan cara atau mengendalikan murid dalam kelas. Pengurusan bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai suatu tindakan dan strategi yang digunakan bagi mengekalkan peraturan bilik darjah untuk melahirkan bilik darjah yang kondusif. Baiklah, saya akan menerangkan kaedah kajian dan sampel kajian. Kami menggunakan kaedah temu bual untuk mengumpul maklumat kajian. Soalan temu bual yang dibuat kepada responden berdasarkan beberapa faktor kajian bagi mengumpul maklumat. Soalan temu bual terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A ialah maklumat responden, manakala bahagian B adalah soalan mengenal pasti faktor pengurusan bilik darjah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang responden. Responden merupakan guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Pakan, dan beliau merupakan guru bahasa Inggeris dan memegang jawatan sebagai guru akademik biasa bahasa Inggeris. Selain itu, temu bual dilakukan secara dalam talian disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita tidak dapat bertemu dengan responden. Jadi, kita menggunakan platform Google Meet sebagai kita menemu bual responden. So, semua ahli terlibat dalam menemu bual responden. Tujuan kajian ini yang pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor pengurusan bilik darjah, dan yang kedua adalah untuk melihat atau menerangkan pelaksanaan faktor-faktor pengurusan bilik darjah, dan yang terakhir sekali iaitu yang ketiga, mengkaji keberkesanan pengurusan bilik darjah pendidikan pada abad ke-21. Seterusnya, kita pergi kepada persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor yang penting dalam pengurusan bilik darjah di sekolah? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pengurusan bilik darjah di sekolah berkesan dengan baik? Yang ketiga, sejauh manakah keberkesanan pengurusan bilik darjah pendidikan pada abad ke-21? Kita beralih pula kepada faktor kajian. Faktor kajian yang pertama adalah pengurusan dan pentadbiran bilik darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran murid tidak akan dapat berjalan dengan lancar sekiranya gangguan sedang berlaku semasa pengajaran guru. Mortimer 1993 dalam penyerahan ciri-ciri sekolah berkesan menjalankan agar tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam faktor memaksimalkan masa pembelajaran murid mempunyai korelasi dengan tahap pencapaian akademik dan tingkatan murid. Liebman dan rakan-rakan pada tahun 2004 melaporkan bahawa ada dalam kalangan guru yang terpaksa membutuhkan 25 hingga 80% daripada masa pengajaran dan mereka untuk menangani masalah disiplin murid dalam bilik darjah mereka. Kita pergi pula kepada faktor kajian yang seterusnya, iaitu faktor kajian yang kedua, susunan bilik darjah. Susunan fizikal bilik darjah mungkin merupakan kawan atau musuh dalam pembelajaran. Kita pergi pula kepada faktor kajian yang ketiga, iaitu pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran ruang dalam bilik darjah yang dilengkapi pelbagai bahan dan dibina mengikut aktiviti guru dan pelajar. Tujuannya adalah untuk menjalankan aktiviti pelajaran dan pembelajaran secara formal atau tidak formal. Ruang pusat pembelajaran ini diuruskan secara usaha antara guru-guru dan murid-murid. Faktor kajian seterusnya adalah penyediaan bahan pengajaran. Bahan pengajaran apa sahaja yang digunakan dalam pengajaran merupakan bahan pengajaran.
Tujuannya adalah untuk membantu guru menjelaskan apa yang dah diajar dan membantu murid memahami apa yang diajar. Contoh-contoh bahan pengajaran adalah seperti gambar, kertas fotostat, kaset dan peta. Kita pergi kepada faktor kajian yang terakhir, iaitu faktor kajian yang kelima, iaitu pengurusan sumber. Pengurusan sumber merupakan satu proses memilih, menyusun, mengguna dan menyimpan bahan serta alat supaya proses pengajaran dan pembelajaran sempurna. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suasana persekitaran pendidikan yang hidup dan mencabar serta menimbulkan minat dan semangat untuk murid belajar. Contoh-contohnya adalah buku, rak buku terbuka, laci dan kabinet. Faktor yang pertama adalah berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan bilik darjah. Jadi kajian mendapati pentadbiran dan pengurusan bilik darjah ini bukan hanya dilakukan oleh guru kelas namun dibantu oleh para pelajar. Jadual bertugas menjadi satu kemestian berada di dalam bilik darjah. Jika kita dapati dahulu jadual bertugas berada pada kertas manila kad. Namun dengan pendidikan abad ke-21 ini, guru perlu kreativiti dalam menyediakan jadual bertugas dalam berbagai bentuk. Kajian juga mendapati bentuk organisasi bilik darjah bermula dengan guru tingkatan, ketua, penolong, bendahari dan AJK yang dikenali sebagai Classroom Manager. AJK kecil ini terdiri daripada AJK Disiplin, AJK Akademik, AJK Kebersihan dan AJK Keceriaan. Jadi dengan itu, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab dan peranan mereka yang tersendiri di dalam bilik darjah. Seterusnya daripada aspek kewangan, ia lebih kepada peruntukan daripada guru dan pelajar itu sendiri. Bendahari akan membuat kutipan kelas untuk tujuan hias, contohnya seperti aktiviti kemerdekaan. Bendahari juga akan merekodkan kewangan kelas dan membuat pembentangan aliran keluar dan masuk duit tersebut. Bagi pelajar yang tidak mampu untuk mengeluarkan sumbangan daripada aspek kewangan, maka dia akan dilantik sebagai classroom manager untuk memberi sumbangan daripada aspek tenaga. Jadi jika kita lihat, keberkesanan pentadbiran dan pengurusan bilik darjah ini bergantung kepada 3 aspek, iaitu guru, pelajar dan persekitaran bilik darjah itu sendiri. Oleh itu, memandangkan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, pengurusan dan pentadbiran bilik darjah menunjukkan sedikit kelemahan disebabkan kurangnya jam bersemuka dan pelajar on-off berada di sekolah. Kajian juga mendapati pihak sekolah juga memberi sumbangan dalam pentadbiran dan pengurusan bilik darjah daripada aspek penyediaan dan penyelenggaraan alatan mengajar ataupun perabot bilik darjah yang rosak dengan kadar yang cepat. Jadi apakah contoh pentadbiran dan pengurusan bilik darjah? Kita boleh lihat dalam penyediaan fail pengawasan bilik darjah dan ianya sangat penting di mana guru akan menyediakan segala maklumat pelajar berserta dengan gambar. Dengan ini, pelajar akan berasa diri dihargai kerana guru mengingati nama dan maklumat mereka. Seterusnya, AJK akan membuat checklist untuk menyimak siapa pelajar yang melakukan tugas dan siapa pelajar yang tidak melakukan tugas. Untuk pelajar yang melakukan tugas akan diberikan penghargaan kepada mereka dalam bentuk cookies. Maka siapa yang mengumpul cookies dengan banyak, beliau akan diberikan penghargaan. Akhir sekali, berkaitan dengan pendapat pentadbiran dan pengurusan bilik darjah sistem pendidikan abad ke-21. Pada awalnya, guru sukar menerima perubahan ini kerana pertambahan kerja. Namun pada akhirnya, guru menerima dengan baik sistem PAK 21 ini kerana ianya amat membantu guru itu sendiri dalam mengawal pelajar yang nakal. Adalah faktor susunan fizikal bilik darjah. Bentuk susunan fizikal yang digunakan adalah berbentuk U, kluster dan berpasangan. Dan responden juga menyatakan bahawa susunan ini diurus oleh guru dan dibantu oleh ketua dan penolong ketua kelas. Seterusnya pula responden mengatakan bahawa keberkesanan susunan fizikal pada abad ke-21 ini bergantung kepada keperluan sesi pembelajaran. Dan susunan fizikal ini berubah dari masa ke semasa kerana menjelang COVID-19 ini ia berubah dan ia seharusnya mematuhi SOP dan jarak 1 meter. Kedua pula, faktor yang akan saya sampaikan adalah penyediaan bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar amat penting di dalam bilik darjah. Lazimnya, bahan ini ada tetapi ia terhad kerana bahan tersebut guna semula untuk kelas yang lain. Dan selain itu juga, menurut responden, kepentingan bahan pembelajaran ini sebagai rujukan kepada pelajar dari masa ke semasa dan sumber kewangan juga, ia tidak dibantu oleh pihak sekolah. Hal ini kerana ia daripada hasil kutipan kelas dan guru tingkatan sahaja.
Dan seterusnya pula, responden menyatakan bahwa penggunaan bahan di dalam kelas boleh digunakan oleh guru dan pelajar dari masa ke semasa untuk kesesuaian topik dan subjek. Dan akhir sekali pula, keberkesanan bahan pembelajaran di dalam bilik darjah. Responden menyatakan bahwa keberkesanan ini membantu guru menyampaikan kandungan mata pelajaran dengan baik dan membantu dari segi masa untuk menerangkan kandungan tersebut. Faktor seterusnya adalah pusat pembelajaran. Di dalam bilik darjah, pusat pembelajaran terbahagi kepada 3 aspek. Yang pertama, academic corner, yang kedua, mini library, dan yang ketiga, learning wall. Antara kemudahan yang ada pada pusat pembelajaran adalah seperti buku novel, buku cerita, majalah, buku pembelajaran dan lain-lain. Jadi, siapa yang menguruskan pusat pembelajaran di dalam bilik darjah tersebut? Ia diuruskan oleh AJK Keceriaan, AJK Akademik di bawah seliaan guru kelas. Seterusnya, antara cara menguruskan pusat pembelajaran adalah yang pertama, menyediakan buku log untuk penggunaan, pinjaman dan pulangan buku. Supaya guru dapat menyelia buku dan dapat melatih sense of responsibility dalam diri pelajar. Kajian ini juga mendapati pusat pembelajaran tidak mendapat sebarang peruntukan ataupun bantuan kewangan daripada pihak luar. Maka ia juga terletak di bahu guru tingkatan, iaitu guru akan mengeluarkan novel sendiri, menyediakan bahan bacaan ataupun sumbangan daripada guru-guru mata pelajaran lain. Persoalannya, adakah pusat pembelajaran ini berubah daripada masa ke semasa? Jawapannya iya, namun hanya bahan sahaja yang berubah. Susunan pusat pembelajaran tidak berubah. Bahan akan diperbaharui setiap 3 bulan hingga 5 bulan supaya pelajar nampak buku baru dan akan lahirnya semangat untuk membaca. Kajian juga mendapati sebenarnya pelajar menggunakan pusat pembelajaran ini sewaktu rehat dan masa lapang dan ketika ingin menjadikan tempat rujukan. Akhir sekali, keberkesanan pusat pembelajaran ini sebenarnya bergantung kepada sumber yang disediakan. Jikalau guru sediakan banyak buku yang menarik, maka pelajar akan menggunakannya. Pusat pembelajaran dikatakan akan lebih berkesan jika ada gadget yang boleh digunakan untuk mencari maklumat. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor pengurusan sumber. Menurut Cikgu Jasmine, satu-satunya sumber disediakan adalah sumber bacaan pada sudut bacaan. Tujuan kewujudan sumber dalam bilik darjah juga adalah untuk memudahkan pelajar mendapatkan rujukan mengenai subjek tertentu. Pengurusan sumber ini juga diuruskan oleh guru dan dibantu oleh AJK Akademik. Penggunaan sumber ini penting kepada pelajar, terutama ketika masa lapang, waktu rehat, dan belajar petang dan malam, boleh menggunakan sumber tersebut supaya masa yang digunakan lebih berfaedah. Seterusnya, sumber ini boleh berubah dari masa ke semasa. Hal ini kerana sumber dalam kelas perlu diperbaharui setiap 3 bulan bagi mengelakkan pelajar bosan membaca sumber yang sama. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas juga, sumber ini amat membantu para pelajar kerana mengikut topik dan subjek yang diajar. Kadang-kadang, sumber bacaan tersebut dapat membantu mencari maklumat tambahan untuk subjek dan topik tertentu. Keberkesanan sumber di dalam bilik darjah adalah terhad kepada bahan bacaan bercetak. Jadi, sumber lain juga ada seperti komputer dan sumber digital juga membantu meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, pentingnya bilik darjah mempunyai pengurusan sumber kerana ia juga salah satu nota ilmu untuk pelajar memanfaatkan. Kesimpulannya, dalam kehidupan pelajar, sebahagian besar dari masa mereka dihabiskan dalam persekitaran bilik darjah. Oleh itu, kualiti persekitaran pembelajaran bilik darjah adalah sangat penting. Daripada kajian ini, kami mendapati guru perlu mempunyai sikap sentiasa bersedia dengan sebarang perubahan yang akan berlaku dalam sistem pembelajaran. Kita boleh lihat bagaimana guru terasa terbeban apabila sistem pembelajaran PNP biasa diubah kepada sistem pembelajaran abad ke-21. Tambahan lagi, kedatangan COVID-19 menyebabkan guru lebih sukar untuk menguruskan bilik darjah. Oleh itu, guru seharusnya sentiasa mempunyai pemikiran dan idea yang kreatif dalam menghadapi segala perubahan dan cabaran yang datang dalam menguruskan bilik darjah.